Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 11 gitar semula. Okey, di akhir PPTC murid-murid dapat menerangkan elemen gitar semula 3R: reduce, reuse, recycle, menguraikan amalan gitar semula, menjelaskan contoh aktiviti gitar semula, membandingkan amalan gitar semula di negara lain. Apakah ia gitar semula? Menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, gitar semula bermaksud memungut, mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Di Malaysia, pihak kerajaan telah mewajibkan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat mulai 1 September 2015. Pelaksanaan ini adalah berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 yang berkuat kuasa di negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Okey, pada masa ini kadar gitar semula di Malaysia adalah sekitar 5% sahaja dan kerajaan mensasarkan nilai ini akan bertambah menjadi 22% menjelang 2020. Okey, sebenarnya kita berada di tahun 2020 kan. Jadi kita dah mencapai sasaran kerajaan kita iaitu 22% aktiviti gitar semula. Kalau kita tengok sekarang ni, kerajaan menggalakkan semua rakyat terutamanya penduduk di kawasan perumahan mengasingkan sisa pepejal sebelum kita masukkan ke dalam tong sampah yang ada di hadapan rumah kita tu. Kalau perumahan, kalau di Perlis ni, tong sampah warna hijau tu kan. Okey. Apakah maksud 3R? 3R merujuk kepada singkatan reduce, reuse dan recycle. Okey, reduce, kita pergi kepada reduce iaitu mengurangkan. Ia merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Okey, ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermaksud kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan dan dibuang. Okey, seterusnya reuse. Reuse maksudnya kita guna semula. Okey, kita guna semula barangan berulang kali dan dengan berbuat demikian penjanaan sisa dan pembuangannya dapat dikurangkan. Maksudnya kita dapat elakkan berlakunya pembaziran. Okey, yang ketiga, R yang ketiga ialah recycle ataupun gitar semula. Okey, re merujuk kepada untuk melakukan sekali sahaja, re. Okey, dan cycle merujuk kepada pusingan. Maksudnya recycle, gitar semula. Okey, merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam gitaran. Okey, ini dia kata 3R. Sebenarnya kita ada 5R macam-macam kan. Dah bertambah dah R dia tu. Okey, persoalannya kenapa kita perlu gitar semula? Okey, gitar semula merupakan cara terbaik bagi memelihara bukan hanya Perlis tapi memelihara dunia yang kita diami sekarang. Okey, jumlah sisa yang dihasilkan oleh penduduk dunia semakin meningkat. Okey, kalau kita tengok, kita perhatikan di tempat kita saja. Okey, pertambahan sisa-sisa buangan ini makin meningkat. Okey, kenapa? Okey, kalau konteks dunia, kenapa berlaku semua ini? Yang pertama adalah pertambahan populasi penduduk. Yang kedua, gaya hidup dan kuasa beli yang tinggi. Yang ketiga, pengeluaran produk pembungkusan yang tinggi. Okey, seterusnya, apakah faedah yang kita boleh perolehi daripada gitar semula?
Okey, kenapa kerajaan menggalakkan kita semula? Mesti ada sebabnya yang tersendiri. Okey, faedahnya kepada manusia yang pertama, meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan sedia ada. Yang kedua, mengurangkan perbelanjaan mengurus sampah. Yang ketiga, memelihara sumber semula jadi. Okey, ini adalah faedah yang orang kata kalau kita pelihara sumber semula jadi, keseimbangan ekosistem akan terjamin. Okey, faedah kepada alam sekitar pula. Mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh sisa pepejal, memelihara habitat dan kemusnahan hutan. Okey, yang ni pun sama juga, kita boleh kaitkan dengan ekosistem. Ingat balik, apa maksud ekosistem? Okey, ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. So, dia perlu ada interaksi supaya wujudnya keseimbangan. Jadi, antaranya adalah memelihara habitat dan kemusnahan hutan. Yang ketiga, memelihara sumber sedia ada daripada kepupusan. Okey, apa yang kita boleh kitar semula? Yang pertama, kertas. Okey, kertas ni sama ada majalah, surat khabar, buku, kotak, cardboard. Yang tu kita boleh kitar semula. Okey, jangan kita bakar ke apa kan, kita kumpul dan kita recycle. Okey, yang kedua, plastik. Botol plastik bersinar ataupun berwarna. Okey. Yang ketiga, aluminium, tin minuman atau pemakanan. Seterusnya, kaca, bersinar, berwarna ataupun botol minuman, botol vitamin, bekas kosmetik. Okey, tengok pada kertas tadi. Kalau kertas, tongnya berwarna biru. Plastik, oranye. Aluminium, oranye juga. Okey, kaca, tongnya berwarna coklat. Okey, seterusnya sisa baki yang dimasukkan. Okey, ni cara-cara dia. Apa yang kita boleh kita semula, apakah bahan dia, bahan tu, apakah benda yang kita boleh kita semula. Okey, ada sisa dapur, sisa makanan, bahan-bahan kotor, lampin, pakai wang. Okey, kita ada ni sisa domestik, sisa pukal, sisa kebun. Seterusnya kita boleh asingkan lah. Okey, ni tong, kita kena tong tadi yang saya beritahu tadi. Okey, warna biru kegunaannya adalah untuk kertas. Semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku, layan, kertas katalog, risalah, kalender, kad, lampu surat dan kotak cardboard. Okey, ni tak termasuk, tak semua kertas kita boleh recycle. Ini tak termasuk kertas tisu, kertas karbon, kertas minyak ataupun aluminium, kertas berlapis plastik dan kertas yang kotor. Okey, seterusnya tong berwarna coklat. Kegunaannya adalah untuk kaca. Kita nak buang kaca, kita cari tong yang berwarna coklat. Okey, semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Okey, botol ni pula tidak termasuk kristal, cermin tingkap, skrin kenderaan, porselin, seramik. Okey, seramik, logam, peralatan makmal dan balang atau botol bahan toksik. Itu tak termasuk lah. Okey, seterusnya jingga. Jingga ni kegunaannya tin aluminium, tin keluli dan plastik. Semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman ringan dan bekas makanan. Okey, semua plastik berwarna dan tidak berwarna seperti beg plastik membeli belah, botol minuman, botol air mineral, bekas makanan, botol cecair pencuci dan botol vitamin. Yang tak termasuk, okey, yang tidak boleh kita masuk dalam tong ni adalah bekas cat.
bekas bahan toksik, peralatan makmal dan bekas bekas sekreform. Okey, tu tak boleh lah kita masuk dalam tong ni lah. Seterusnya video ni kita tak letakkan kat sini. Okey, bagaimanakah amalan kita semula boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita untuk reduce, kurangkan? Macam mana kita nak boleh buat? Kita boleh praktikkan. Yang pertama, kita boleh beli produk isian semula. Contohnya mandian, kita beli satu botol dia yang tu, yang asal kita beli satu botol tu, lepas tu kita beli refill dia pula. So jimatlah kat sini. Okey, seterusnya kita boleh gunakan kain tuala bagi menggantikan kertas tisu. Kenapa kita gunakan kain tuala ni? Sebabnya kita boleh basuh dan kita gunakan berulang-ulang kali. Okey, seterusnya kita beli barangan yang kurang bungkusan. Okey, yang ni kita galakkan, contohnya kalau kita pergi shopping, kita bawa beg sendiri. Okey, lagi kita gunakan kedua-dua muka kertas semasa menulis atau membuat salinan. Okey, contohnya kalau cikgu bagi tugasan, cikgu bagi tugasan, kata tulis nota kamu. Jadi kamu akan tulis di muka surat depan, belakang. Okey, cikgu tak galakkan gunakan depan sahaja supaya kita dapat mengelakkan pembaziran. Okey, seperti kita tahu kertas ni dibuat daripada pokok. Jadi kita tak nak tembang pokok yang banyak tu supaya ekosistem kita seimbang. Seterusnya, gunakan email untuk menghantar surat atau dokumen. Okey, menghematkan sumber. Okey, reuse. Macam mana kita boleh reuse? Guna semula. Okey, kita boleh bawa beg yang boleh diguna semula semasa membeli barang supaya kita dapat elakkan penggunaan plastik. Okey, yang kedua, bawa bekas makanan sendiri semasa membeli makanan. Yang ketiga, gunakan kotak serbaguna untuk menyimpan barang-barang. Yang terakhir, kita boleh guna semula bekas minuman sebagai hiasan atau bekas pensel. Yang ini kita dah buat masa tingkatan 1 dan 2. Aktiviti nak hasilkan bahan daripada benda yang boleh kita recycle. Yang kamu dah buat, ada setengah tu yang dah jual produk ni. Okey, ada yang buat pelapik, gelas, ada buat bekas pensel, bekas letak fail. Okey, itu kita boleh guna semula benda-benda tu, menjadikan kita dapat menghematkan kos dan mengelakkan pembuangan sisa tadi. So dapat ini dapat memberi faedah kepada kehidupan seharian kita. Okey, recycle. Macam mana kita nak tukar semula? Kita boleh tukar semula 8 botol plastik boleh menghasilkan sehelai jersey. Ni contohlah. Okey, ataupun kita boleh gunakan kertas surat khabar untuk kraft tangan yang menarik, kita buat bakul. Ada yang ada hari tu ada grup yang masa form 2 yang buat projek tu, hasilkan beg daripada botol mineral. Okey, tu idea yang bagus juga. Okey, sekarang ni kita akan tengok kadar kertas semula di seluruh dunia. Yang paling banyak menyita semula sampah ni adalah negara Austria di Eropah. Okey, kamu boleh baca di info tahukah anda tu. Kadar bagi Austria 63%. Okey, seterusnya Jerman 62%. Taiwan 60%, Singapura 59%, Belgium 58%, Korea Selatan 49%, Amerika Syarikat 34%, United Kingdom 39%, Kanada 27%, Jepun 21%. Okay. Sekarang kita nak bandingkan program kita semula yang ada di negara kita dengan negara-negara lain. Okey, 4 negara yang kita pilih iaitu Jerman, Denmark, Sweden dan Taiwan. Kita tengok apakah persamaan dan perbezaan antara kita semula negara kita dengan negara-negara yang cikgu sebutkan tadi.
Okey, kita semula di Jerman. Di Jerman diadakan ordinan pembungkusan. Maksudnya pihak kilang dan pihak pengilang dan pemasaran, mereka perlu kutip semula bungkusan daripada pengguna. Okey, dia macam ni. Di Jerman, setiap bungkusan yang dikeluarkan perlu ditandakan dengan tanda yang berwarna hijau. Okey, dia ada green dot kat situ. Okey, lepas tu semua kotak tadi dengan tanda dengan hijau oleh pengilang. Pengilang tadi akan membayar kepada agensi untuk kutip semula kotak tadi. Okey, dia pasarkan. Maksudnya sebelum kilang nak keluarkan produk tu, dia tanda hijau. Okey, lepas tu pasarkan. Dah pasarkan, akan ada agensi akan kutip balik benda tadi, hantar pada kilang. Okey, di sini dapat mengelakkan dapat mengelakkan pembuangan sisa domestik. So, dapat menjimatkan kos dan sumber di situ. Okey, tong kita semula pula dia akan diletakkan di banyak kawasan. Okey, penduduk juga diberikan plastik kita semula untuk bahan kita semula secara percuma. Jadi setiap individu di Jerman, okey, setiap rumah akan dibekalkan dengan plastik kita semula. Ini dia menggalakkan penduduk dia untuk kita semula. Seterusnya, ini contoh dia lah, sistem kita semula di Jerman. Tengok tu contoh botol minuman. Okey, ada logo dia kat sini, ada dia punya chop kat sini, menunjukkan botol ni perlu dipulangkan balik dan perlu di recycle. Tengok ada mesin untuk kita letakkan botol tadi, lagi kita recycle. Okey, sebab tu kalau kita perhatikan, Jerman ni negara yang bersih lah, sebab sampah tak ada. Penduduk dia memang dah biasa dengan kitar semula. Seterusnya kita pergi ke Denmark. Kita tengok macam mana sistem kita semula di Denmark. Kita boleh tengok perbandingan antara negara kita. Okey, di Denmark dia banyak dia punya aktiviti. Yang pertama, program pengembalian deposit, program cukai hijau, program cukai sisa, program Waste 21, program subsidi sisa, program yang ni cikgu saya nak sebut lah, program Aflas, kamu sebutlah apa dia kat situ Okey, seterusnya kita semula di Sweden, pencegahan sisa, pemulihan tenaga, guna semula, kitar semula, pelupusan. Okey, Taiwan, kita gunakan di Taiwan mereka gunakan sistem ni akta pelupusan sisa, garis panduan kitar semula, program 4-in-1, kita kempen kitar semula. Yang tu ada di Taiwan. Okey, kalau 4-in-1, 4-in-1 melibatkan 4 pihak. Okey, 4 pihak yang terlibat kat situ, kerjasama antara 4 pihak. Okey, tapi matlamat dia satu. Tu yang kata program 4-in-1. 4 pihak terlibat. Satu adalah kita punya program yang sama, iaitu kitar semula. Okey, yang ni tak ada yang ni. Sekarang cikgu bagi tugasan. Cikgu harap semua faham apa itu kitar semula. Sebab kita dah, kamu semua dah belajar, dah tahu benda ni pada tingkatan 1, 2 dan sekarang kamu ada 3. Jadi kamu dah mahir dengan kitar semula. Ini adalah sambungan daripada tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okey, aktiviti berkumpulan, tajuk dia fikir dulu sebelum buang. Okey, cikgu nak kamu semua buat aktiviti berkumpulan, menghasilkan bahan baharu daripada bahan kitar semula. Okey, setiap kelas boleh bentuk kumpulan yang terdiri daripada ahli, bincangkan bahan baharu yang ingin dihasilkan, bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan bahan baharu. Okey, semua boleh berhubung kalau masing-masing dan bincang apakah produk yang kamu boleh hasilkan daripada benda kitar semula, dan produk tadi kamu boleh hantar pada kelas yang seterusnya. Okey, hantar pada guru subjek masing-masing. Okey, yang ni fakta nombor lah cikgu bagi kepada kamu lah untuk pengetahuan. 215 kg sisa makanan dibuang setiap isi rumah setiap tahun.
Okey, kalau kita perhatikan yang paling banyak kita buang sisa makanannya pada waktu mula. Okey, kamu fikirkan. Dan seterusnya 90% sisa daripada operasi pasaraya, restoran adalah sisa makanan juga. Okey, makanan juga. Okey, 26 juta tan sisa makanan dihasilkan setiap tahun, menyumbang ketiga terbesar sisa buangan. Maksudnya sisa domestik yang kita buang tu kebanyakannya adalah sisa makanan. Jadi di situ nampak berlaku banyak pembaziran. Okey, kita perlu ubah sikap tu dan kita cuba bagi macam mak, tak perlulah kita mengikut keinginan kita. Contoh nak makan macam-macam, jadi kita pilih apa yang terbaik dan seterusnya. Ini dapat mengelakkan berlakunya pembaziran. Okey, yang lain tu kamu tengok dah, pembaca yang tu. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap semua faham dan semoga objektif kita tadi, ingat balik objektif kita tadi, tercapai. Okey, sepanjang kelas hari ini semua objektif tadi tercapai. Kita tengok balik objektif tadi apa dia nah. Okey, mana ni? Oh, sekejap. Okey, yang pertama 11.1 menerangkan elemen kitab semula. Cikgu harap semua dah tahu apa itu. Dapat membezakan antara reduce, reuse, recycle. Yang kedua, cikgu harap semua dapat menguraikan amalan kitab semula. Okey, bila sebut kitab semula, kamu dapat tahu, oh, kitab semula macam ni, berkaitan dengan apa yang perlu kita kitab semula. Seterusnya menjelaskan oleh contoh aktiviti kitab semula. Apakah contoh yang kita boleh lakukan untuk kitab semula? Apakah bahan yang kita boleh kitab semula dalam kehidupan seharian? Okey, kita juga beritahu apakah kitab semula, apakah amalan kitab semula di negara-negara lain. Bukan hanya Malaysia, seluruh dunia mengamalkan amalan kitab semula. Tapi cikgu hanya pilih 4 sahaja. Okey. Jadi kepada cikgu supaya kita semua dapat menjadikan kitab semula ni amalan dalam kehidupan seharian kita. Fikir dulu sebelum buang. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.